Jika saya memberitahu anda bahawa terdapat sebuah negara yang membuatkan pelajar paling cemerlang dari bandar paling moden di dunia menangis teresak-esak di hadapan hidangan nasi yang ringkas di atas lantai simen yang sejuk, adakah anda akan percaya? Malam itu, jam 11 malam, asrama universiti terkemuka di bandar besar sunyi sepi. Hanya cahaya biru dari skrin komputer yang berkelip-kelip dalam kegelapan. Sebuah video klip telah dimuat naik secara senyap, seolah-olah tidak penting, tetapi hanya dalam 48 minit, jumlah penonton melonjak melepasi 5 juta, seolah-olah mesin pengira sedang rosak. Walhal, ia bukan klip MV K-pop, bukan berita politik, dan bukan skandal mana-mana selebriti. Di muka hadapan, hanya terdapat tajuk klip yang ditaip tergesa-gesa. Apa yang wang tidak dapat beli kami temui di Malaysia. Dan gambar hidangan ringkas dengan sambal belacan, ulam-ulaman rebus, dan gulai panas di tengah-tengah sebuah rumah papan kecil di luar bandar. Dikelilingi oleh wajah 27 orang pelajar asing yang berpakaian kemas dan bersih, namun air mata mereka menitis ke atas pinggan nasi, seolah-olah seseorang baru sahaja merobek hati mereka untuk menunjukkan kebenaran di dalamnya, bahawa sebenarnya apa yang mereka hilang bukanlah harta, tetapi kemanusiaan yang semakin luput setiap hari. Semasa saya menatal komen di bawah klip itu dan terjumpa ayat, "Adakah ini kali pertama kanak-kanak ini melihat kemanusiaan?" Tangan saya menggeletar sehingga hampir tidak dapat memegang telefon. Sesetengah orang mencerca kami, mengatakan kami gila, menangis hanya kerana hidangan ringkas di negara di mana majoriti penduduknya masih bergelut. Tetapi ada pula yang menulis ucapan terima kasih, mengatakan mereka teringat ibu di kampung setelah menontonnya. Air mata saya mengalir sekali lagi tanpa saya sedari. Padahal klip ini adalah klip yang saya sendiri cadangkan untuk diedit dan dimuat naik. Tetapi sebelum sampai ke malam di mana seluruh negara melihat kami seperti cermin, semuanya bermula dari satu hari biasa, di mana saya duduk menunduk di hadapan komputer di Perpustakaan Universiti di Seoul, hanya berfikir untuk mencari aktiviti yang menarik untuk menambah resume saya. Nama saya Min Jun, pelajar tahun 4, Fakulti Pentadbiran Perniagaan di sebuah universiti terkemuka di Seoul. Jika file profil saya dibuka, mungkin tiada sebarang kecacatan untuk dikritik. Purata grade, hampir 4.0. Markah ujian bahasa Inggris hampir sempurna. Telah menjalani latihan industri di 3 syarikat gergasi sejak tahun 1. Saya menjalani hidup seperti larian maraton tanpa garisan penamat. Bangun, membaca buku, masuk kelas, melakukan projek, pergi latihan industri, pulang ke asrama hampir tengah malam, dan kemudian mula membaca lagi. Tidur 4,5 jam sehari. Berfikir itu adalah harga yang perlu dibayar untuk kejayaan di masa hadapan. Di bandar saya, tiada siapa yang bertanya sama ada anda gembira. Semua orang hanya bertanya, "Sibuk ke sekarang? Dah dapat tempat latihan industri di mana?" Meja makan di rumah saya semakin sunyi. Ibu bapa saya dan saya sendiri sering makan bersendirian di hadapan komputer atau singgah membeli kotak nasi dan makan di perpustakaan. Kami bercakap tentang markah ujian, peluang melanjutkan pelajaran, tentang anak jiran yang mendapat kerja di syarikat mana. Tetapi hampir tidak pernah bertanya sama ada kami letih, kesepian, atau takut akan masa hadapan. Saya pernah berfikir bahawa ini adalah perkara biasa bagi orang di bandar besar. Sehingga suatu hari, pandangan pengarah projek pertukaran pada poster di hadapan perpustakaan menarik perhatian saya dengan kuat. Projek sukarelawan luar negara, pertukaran budaya, dan sokongan komuniti di Malaysia. Hanya dengan ayat ini, saya sudah membayangkan diri saya dalam sut, duduk menjawab soalan panel temuduga pekerjaan. Saya telah turun padang membantu komuniti di Asia Tenggara, Tuan. Ia kedengaran sangat bagus. Saya sudah terbayang bagaimana barisan ini dalam resume akan membuatkan saya menonjol berbanding orang lain. Saya tidak memikirkan wajah orang Malaysia, tidak memikirkan kampung atau keluarga manapun. Saya hanya memikirkan satu baris dalam kertas A4 putih yang dipanggil CV sahaja. Imej Malaysia dalam fikiran saya ketika itu sangat cetek dan memalukan. Saya terfikir tentang pantai murah, kawasan pelancongan yang penuh dengan pelancong mabuk, teksi yang bising, motosikal yang tidak berdisiplin. Terfikir tentang komuniti miskin, sekolah kecil yang perlu menunggu kami membawa buku lama, pakaian,
dan teknologi untuk dikongsi. Saya berfikir bahawa saya akan pergi sebagai pemberi lebih daripada seorang yang ingin belajar. Hari perjumpaan kumpulan pertama, kami 27 orang duduk mengelilingi meja di kafe mewah di tengah bandar. Semua orang berpakaian kemas, memegang kopi berharga ribuan won. Ada yang membuka komputer riba, bersedia untuk menyemak maklumat perjalanan. Ada yang ketawa kecil melihat klip ulasan pasar malam di Kuala Lumpur. Dengar cerita kat sana, panas sangat kan? Kita kena bawa air sendiri sebagai persediaan, kata seorang rakan sambil melihat krim pelindung matahari dengan risau. Bagaimana pula dengan makanan? Boleh kemakan? Saya lihat mereka letak cili, belacan, campur semua sekali, nampak macam tak boleh percaya. Seorang lagi menambah dengan ketawa. Kita kena sediakan mi segera jugalah. Nanti sakit perut. Gelak ketawa di kedai kopi hari itu sangat kuat, sehingga saya hampir tidak mendengar suara kecil di dalam diri saya yang bertanya, adakah kita pasti bahawa kita memandang mereka dengan betul? Saya sendiri ketawa bersama mereka, bergurau bahawa kami pasti akan mendapat gambar-gambar yang cantik bersama kanak-kanak di pedalaman Malaysia untuk dimuat naik di media sosial dengan kapsian tentang memberi peluang dan ketidaksamaan. Ia adalah skrip yang sudah selesai ditulis dalam kepala sebelum menaiki pesawat lagi. Malam sebelum berlepas, ibu berdiri melipat pakaian saya di hujung katil. Dia menyerahkan beg ubat yang besar, bawa ini jika kamu sakit perut, sakit kepala atau demam. Jangan pergi hospital sendirian di sana, faham? Suara ibu penuh dengan ketakutan yang datang dari berita di TV imej negara-negara Asia Tenggara yang sering diceritakan dari sudut jenayah, wabak atau politik yang huru-hara. Lepas selesai kerja, cepat balik ya, nak. Jangan berjalan sendirian di waktu malam, tambah ayah, padahal dia sendiri tidak pernah menjejakkan kaki di tanah Malaysia walau sekali. Saya mengangguk, menerima beg ubat, menerima ketakutan bercampur dengan keyakinan yang mendalam bahawa saya adalah orang yang hebat dari bandar besar yang akan melakukan perkara yang baik untuk seseorang di luar bandar Malaysia. Pada hari itu, saya tidak pernah dapat membayangkan bahawa hanya dengan hidangan nasi di atas lantai rumah papan kecil di hujung perjalanan yang saya fikir hanyalah satu aktiviti dalam resume, akan menjadi pisau yang mematahkan tulang kepercayaan saya dan menyusunnya semula sepotong demi sepotong dengan tangan yang kasar. Tetapi lembut milik seorang ibu yang tidak pernah saya kenali sepanjang hidup saya. Hari perjalanan tiba lebih cepat daripada yang saya sangka. Pagi itu, lapangan terbang Incheon terang benderang dengan cahaya matahari, tetapi hati saya terasa gelap secara aneh. Ibu berjalan di sebelah, menarik beg saya, walaupun ia ringan dan saya boleh membawanya sendiri. Ayah berjalan senyap di belakang. Kami bertiga tidak biasa berjalan bersama seperti ini pada hari biasa. Nanti dah sampai, hantarlah berita sikit, nak. Jangan hilang macam masa latihan industri dulu, ibu bergurau, tetapi matanya menyembunyikan kebimbangan yang dia tidak mahu saya lihat. Apabila tiba di pusat pemeriksaan pasport, ayah hanya menepuk bahu saya perlahan, jaga diri baik-baik, jangan cuai. Ayat itu kedengaran biasa. Tetapi saya terasa seperti sedang ditolak keluar dari dunia yang saya kenali menuju ke tempat yang saya tidak tahu sedikit pun. Di dalam pesawat, suara pengumuman bahasa asing berselang-seli dengan gelak tawa rakan sekumpulan. Ada yang mula mengambil gambar snack di dalam pesawat. Ada yang memilih filem Malaysia dengan sari kata Korea untuk ditonton dengan penuh teruja bercampur geli hati. Saya memandang keluar tingkap, melihat awan putih tersusun seperti padang salji yang tidak berkesudahan dan ketawa kecil sendirian kerana pernah berfikir bahawa ini hanyalah satu lagi perjalanan buat baik dalam hidup, sesuatu yang boleh diceritakan dalam bilik temuduga, bahawa saya pernah pergi membantu mengajar bahasa kepada kanak-kanak di kampung Malaysia yang jauh dari kemodenan. Tidak lama lagi kita akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Suara juru terbang kedengaran dalam bahasa Korea, diikuti dengan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu yang saya tidak faham sepatah pun. Tetapi bagi saya, ia seperti isyarat bahawa satu pintu sedang dibuka. Sebaik sahaja pesawat mula menurun, awan hilang dan imej di bawah muncul dengan jelas. Apa yang saya lihat bukan hanya laut dan resort seperti dalam poster pelancongan,
Tetapi tanah hijau berselang-seli dengan air coklat sungai yang panjang, bumbung merah rumah, masjid dengan menara yang tinggi, dan jalan raya yang melintasi sawah padi seperti benang pada sehelai kain. Sesuatu di dada saya bergerak sedikit, tetapi saya cuba menekannya agar senyap. Hanya satu lagi negara membangun, saya berkata kepada diri sendiri. Sebaik sahaja pintu pesawat dibuka, udara panas lembab menerpa wajah, seolah-olah seseorang meletakkan tuala hangat ke atas saya. Saya menarik nafas dalam-dalam, dan terasa bau yang tidak dikenali campuran pelik antara bau minyak wangi murah, bau makanan yang digoreng, bau udara yang lembab sehingga hampir boleh disentuh, dan bau sesuatu yang saya tidak dapat ingat di mana saya pernah menemuinya sebelum ini. Lapangan terbang clear besar dan terang benderang sehingga saya terpaksa mengecilkan mata. Papan tanda bahasa Inggris berselang-seli dengan tulisan Jawi, Rumi yang penuh dengan huruf mistik yang saya tidak dapat baca. Ada patung-patung besar yang diukir berdiri menjaga di ruang besar. Kaki tangan lapangan terbang tersenyum sambil memberikan salam kecil dan berkata, "Selamat datang," dengan lohat yang jelas sehingga saya terkejut. Rakan-rakan saya mengeluarkan telepon untuk mengambil gambar segala-galanya, dari patung hingga ke kedai teh Buih Mutiara yang mempunyai menu dalam bahasa Korea. "Hei, lapangan terbang di sini nampak lebih baik daripada yang kita sangka," seseorang berbisik. Saya sendiri terpaksa mengakui dalam hati bahawa saya membayangkan semuanya lebih tua dan gelap daripada ini. Kami terus berjalan mengikut laluan yang panjang. Orang dari pelbagai negara berjalan berselisih, bunyi bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan bahasa Cina bercampur menjadi bunyi latar yang pelik, tetapi berbeza dengan bunyi pengumuman yang pendek di kereta api bawah tanah Seoul. Di sini, semua orang kelihatan tidak tergesa-gesa. Walaupun ada orang yang menarik beg besar berlari ke pintu pelepasan, senyuman dan sapaan masih tidak hilang dari wajah kaki tangan. Apabila kumpulan kami keluar ke kawasan luar, saya ditelan oleh gelombang haba sekali lagi. Langit biru pekat sehingga hampir menyakitkan mata. Barisan teksi berwarna terang, bas pelbagai warna, dan van menunggu penumpang penuh. Ramai orang Malaysia bersalaman, mengangguk ringan sebelum menaiki kenderaan. Pemandu van projek melambai memanggil kami, "This way, sir," katanya dalam bahasa Inggris yang mudah, tetapi diikuti dengan perkataan jemputlah dengan senyuman yang ikhlas. Saya menarik beg saya ke dalam van. Di dalam kepala saya mula menyedari bahawa ini adalah kali pertama dalam masa yang lama seseorang memandang wajah saya tanpa bertanya tentang markah ujian atau universiti. Van perlahan-lahan bergerak keluar dari lapangan terbang, melalui lebuh raya yang membolehkan saya melihat bangunan pencakar langit berkilauan di kejauhan. Di sebelah kiri adalah papan iklan jenama antarabangsa. Di sebelah kanan pula terdapat masjid dengan kubah emas yang menonjol di tengah-tengah pokok tinggi. "Tengoklah, masjid dan bangunan pejabat betul-betul bersebelahan," rakan saya menunjuk. Kami ketawa kecil melihat pemandangan yang kelihatan tidak sesuai tetapi bercampur secara aneh. Apabila kereta mula keluar dari kawasan bandar besar, bangunan tinggi berkurangan satu demi satu, digantikan dengan sawah padi, ladang getah, ladang pisang, gerai makanan di tepi jalan yang mempunyai papan tanda bahasa Melayu, berwarna terang yang menulis nama menu yang saya tidak dapat baca, tetapi gambar ayam panggang, sate, nasi lemak, dan laksa jelas kelihatan sehingga saya dapat menghidu baunya di dalam kereta. Laluan semakin panjang, langit semakin bertukar warna dari biru terang ke biru gelap. Awan besar mula terbentuk di ufuk. Angin hangat bertiup melalui tingkap yang dibuka sedikit oleh pemandu. Kami melalui kampung-kampung kecil yang mempunyai kedai runcit kayu lama, kanak-kanak menunggang basikal, dan ketawa mengejar anjing di tepi jalan. Seorang wanita pertengahan umur menoleh dan tersenyum ke arah kereta yang lalu, mengangkat beg sayur-sayuran segar di atas kepalanya, seolah-olah menunjukkan barang yang baru dibeli. Wajahnya tidak jauh berbeza daripada ibu saya, kecuali kedutan di sekeliling mata yang kelihatan seperti hasil daripada senyuman daripada kerutan dahi di hadapan skrin komputer. Tidak lama kemudian, awan hitam yang terbentuk di kejauhan bergerak menutupi matahari. Titisan hujan mula jatuh memukul cermin dengan bunyi pop-pop. Kabus hujan yang tebal sehingga menutupi sawah hijau menjadi tirai kelabu. Kereta perlahan. Pemandu menghidupkan pengelap cermin sehingga maksimum.
Tetapi tidak sampai setengah jam, hujan berhenti seolah-olah tidak pernah turun. Langit terbuka sekali lagi. Cahaya matahari terakhir hari itu menyinari jalan basah yang memantulkan cahaya keemasan yang lembut. Di tengah-tengah pemandangan itu, saya melihat papan kayu yang tertulis nama sebuah negeri kecil di utara Malaysia yang saya tidak pernah dengar sebelum ini dalam hidup saya. Di sinilah kita akan tinggal bersama selama 7 hari, kata pengarah projek sambil tersenyum. Saya melihat keluar melalui tingkap, melihat masjid kecil dengan bumbung merah, kubah emas dikelilingi oleh pokok tinggi, rumah papan 2 tingkat, gerai makanan kecil di mana orang beratur menunggu nasi berlauk di hadapan kedai. Semuanya kelihatan ringkas, tetapi ada sesuatu di udara yang membuatkan saya terasa seperti sedang melintasi garisan pembahagi yang tidak kelihatan. Antara kehidupan yang saya percaya betul dengan satu lagi jenis kehidupan yang saya belum ada bahasa untuk menerangkan. Ketika itu, saya masih berkeras memberitahu diri sendiri bahawa ia hanyalah luar bandar di Malaysia, tetapi jauh di dalam dada, ada bisikan perlahan bahawa perjalanan ini mungkin tidak datang untuk menambah baris yang cantik dalam resume. Ia mungkin datang untuk memadamkan semua ayat lama di dalam kepala saya. Pagi pertama di negeri kecil Malaysia, langit masih belum cerah sepenuhnya, tetapi bunyi burung dan bunyi anjing menyalak di hadapan tempat penginapan membangunkan saya. Saya berdiri melihat diri saya di cermin kecil di atas singki, memakai kemeja putih yang disetrika kemas, seluar panjang, dan tali leher seperti yang biasa saya lakukan, seolah-olah saya akan membuat pembentangan di hadapan bilik mesyuarat daripada pergi untuk pertukaran budaya di mana-mana tempat di Asia Tenggara. Di dalam kepala saya membayangkan universiti yang akan dilawati seperti sekolah menengah kecil, bangunan simen yang pudar, bunyi kipas lama yang berdecit, pelajar duduk berbaris di kerusi kayu lama. Saya berfikir, saya tahu apa yang akan saya temui, dan saya tahu betapa bersyukurnya saya kerana dilahirkan di bandar besar yang mempunyai segala-galanya. Van projek bergerak keluar dari tempat penginapan melalui pasar pagi kecil yang penuh dengan gerai menjual nasi lemak, sate, telur rebus, dan sayur-sayuran segar. Ramai wanita memakai kain batik atau baju kurung, memegang beg sayur-sayuran di tangan, tetapi masih tidak lupa mengangkat tangan untuk bersalaman dengan kenalan yang berselisih. Kami tidak mengambil masa yang lama sebelum membelok ke jalan raya yang mempunyai pokok-pokok besar berbaris di kedua-dua belah. Tiba-tiba, papan tanda besar dengan lambang Universiti Malaysia muncul di hadapan pintu masuk. Ia tidak usang seperti yang saya sangka, tetapi ia luas dan di dalamnya kelihatan bangunan putih berselang-seli krim terletak di tengah-tengah pokok tinggi yang hijau pekat. Sebaik sahaja van melalui pintu masuk, seluruh dunia di kepala saya bergegar. Laman luas di hadapan penuh dengan pelajar yang memakai seragam kemas, kemeja putih, skirt atau seluar panjang hitam. Ada yang menjinjing beg kain, berjalan berbual dengan rancak. Ada yang beratur membeli kopi sejuk dari gerai kecil. Bau kopi bercampur dengan bau nasi lemak dan ayam panggang terapung di tiup angin. Ada bunyi gelak tawa sekali-sekala, tetapi ia bukan kekacauan yang tidak berdisiplin seperti yang saya bayangkan. Semuanya bergerak mengikut rentaknya sendiri. Kami mengikut pensyarah projek masuk ke dalam sebuah bangunan yang dipasang penyaman udara yang sejuk. Dinding di dalamnya dihiasi dengan gambar-gambar aktiviti pelajar, berdiri memegang papan projek yang berbeza, sama ada dalam bidang pertanian, alam sekitar, dan teknologi. Ini adalah pusat pembelajaran dan perpustakaan universiti. Suara bahasa Inggris yang kedengaran jelas datang dari belakang. Saya menoleh dan melihat seorang lelaki muda berkulit sawo matang, tinggi, berdiri memberi salam kepada kami dengan senyuman lebar. Dia memakai kemeja biru muda, seluar jean, dan kasut kanvas kelihatan lebih santai daripada kami yang berdiri memakai sut dan tali leher sehingga berpeluh. Nama saya Faris. Saya pelajar di sini. Selamat datang semua. Dia menyambung dalam bahasa Korea dengan lohat yang hampir tidak berbeza daripada orang Seoul. Saya tidak sengaja membulatkan mata. Di mana awak belajar Korea? Saya bertanya tanpa sedar. Faris ketawa kecil. Kebanyakannya belajar sendiri, Tuan. Tonton drama, dengar lagu, dan cari klip mengajar di YouTube. Kadang-kadang berbual dengan rakan Korea yang datang pertukaran di sini, katanya dengan rendah diri,
tetapi di dalam kepala saya, ia berbunyi lain. Jika ia adalah saya pasti terpaksa menghabiskan banyak wang untuk sekolah bahasa swasta untuk mencapai tahap ini, manakala orang di hadapan saya berkata dia belajar sendiri seolah-olah ia perkara biasa. Faris membawa kami berjalan-jalan di sekitar kawasan itu dahulu. Dia menunjuk ke setiap blok kuliah, memperkenalkan dengan bahasa Inggris bercampur Korea dengan lancar. Kami berjalan melalui padang rumput di mana pelajar duduk membuat tugasan secara berkumpulan. Ada yang membentangkan tikar di bawah pokok, membuka komputer riba, bekerja. Di sebelah mereka terdapat botol air minum dan kotak makanan ringkas diletakkan. Pada waktu petang, udara agak panas. Tetapi kami sudah biasa, kata Faris sambil tersenyum. Pada waktu malam, angin sangat sejuk di sini dan boleh nampak bintang juga. Ayat-ayat biasa itu membuatkan saya terfikir tentang langit malam di Seoul yang penuh dengan cahaya bangunan, sehingga saya lupa bagaimana rupa bintang yang sebenar. Apabila kami berjalan masuk ke dalam bangunan kaca besar yang Faris panggil pusat pembelajaran, saya terpaksa berhenti bernafas seketika. Di dalamnya penuh dengan cahaya semula jadi yang menembusi kaca, mengenai meja kayu yang ringkas dan tersusun rapi. Barisan komputer dipasang dengan rapi bersama fon kepala dan plak elektrik. Di satu sudut terdapat tempat duduk yang lembut untuk membaca buku, manakala di sudut lain adalah bilik kaca lutsinar untuk kumpulan pelajar membuat tempahan untuk bermesyuarat atau melakukan projek. Saya melihat sekeliling, melihat ramai pelajar menundukkan kepala membaca buku, mengangkat kepala untuk mencatat di nota atau menaip sesuatu di komputer dengan tekun. Satu-satunya bunyi yang terdengar ialah bunyi membalik halaman dan bunyi kipas penyaman udara. Kami juga ada projek penyelidikan tentang padi wangi yang tahan kemarau. Faris mula menerangkan apabila dia membawa kami keluar ke bahagian pameran hasil kerja pelajar. Kawasan ini sering menghadapi masalah kemarau. Jadi, kami cuba membangunkan baka yang tahan terhadap perubahan cuaca. Di papan pameran terdapat graf, nombor, gambar plot percubaan yang kelihatan tidak jauh berbeza daripada apa yang pernah saya lihat di makmal universiti saya sendiri. Dan di sini adalah sistem sensor mengukur kelembapan tanah dan pengairan automatik. Kami menghubungkan data ke aplikasi di telefon. Walaupun petani tiada di rumah, mereka masih boleh menyemak bagaimana keadaan sawah. Saya melihat tangan Faris yang menunjuk ke gambar-gambar. Dia tidak bercakap dengan nada membangga diri, tetapi dengan kebanggaan yang tenang yang membuatkan saya terasa seperti saya yang lebih kampung daripada dia. Rakan-rakan dalam kumpulan saya mula berbisik perlahan. Hei, ini lebih maju daripada yang kita sangka, kan? Ya, dan dia juga memikirkan tentang kesan kepada komuniti secara sebenar. Ayat-ayat itu bergema di dalam kepala saya berulang kali. Kami mengakhiri lawatan di balkoni yang luas di tingkat atas. Angin petang bertiup cukup kuat untuk mengibarkan kemeja kami. Di bawah kelihatan padang rumput dan pokok-pokok besar. Di bawah pokok, sekumpulan pelajar duduk berbual, ketawa dalam seragam yang sama seperti yang kami lihat sepanjang pagi. Wajah mereka tidak kelihatan tertekan atau bimbang seperti di kereta api bawah tanah di Seoul. Tiada siapa yang menatap telefon bimbit dengan putus asa. Mereka kelihatan seperti orang yang letih belajar, tetapi masih ada ruang di hati untuk ketawa dan persahabatan. Saya bersandar pada pagar balkoni, melihat ke bawah, dan tanpa sedar menghela nafas panjang. Saya teringat perpustakaan di Seoul, bilik yang bersih, moden, penuh dengan pelajar cemerlang, tidak berbeza daripada di sini. Tetapi dalam ingatan saya hanya ingat wajah-wajah yang penuh tekanan dan mata yang tidak pernah melihat satu sama lain secara jujur, hanya merenung satu sama lain seperti pesaing di padang perlumbaan. Sebaliknya, di sini, di Universiti Malaysia, di tengah-tengah negeri kecil yang pernah saya pandang remeh di peta dunia, terdapat pelajar yang boleh berbahasa pelbagai bahasa, melakukan penyelidikan yang menghubungkan teknologi dengan kehidupan penduduk kampung, dan masih boleh tersenyum ikhlas kepada rakan seperjalanan. Saya terasa seperti dinding lutsinar yang dibina dari kepercayaan bahawa saya lebih unggul sedang mula retak sebaris demi sebaris, tanpa saya sedar bahawa malam ini dinding itu akan runtuh sepenuhnya. Bukan kerana penyelidikan canggih atau perpustakaan yang cantik, tetapi kerana hidangan nasi yang ringkas di atas lantai rumah papan, sebuah keluarga Malaysia yang sedang menunggu kami.
Selepas kami selesai melawat universiti, membuat pembentangan, dan menjawab soalan di bilik mesyuarat yang dipasang penyaman udara yang sejuk, pensyarah projek membawa kami ke laman di hadapan bangunan. Waktu tengah hari, matahari terik, tetapi angin masih bertiup perlahan. Saya berfikir dalam hati bahawa langkah seterusnya pastilah untuk membawa kami makan di hotel atau restoran yang disediakan khas untuk tetamu asing. Sesetengah rakan mula berkata mereka lapar dan ingin mencuba makanan Malaysia yang terkenal seperti nasi lemak atau sate dari restoran terkenal yang pernah mereka lihat dalam program TV. Tetapi sebelum sesiapa sempat berkata lebih lanjut, Faris menoleh, tersenyum dan menggaru kepala sedikit, seolah-olah sedang mengumpul keberanian. Biasanya, apabila ada rakan asing datang, kami akan bawa mereka makan di bandar, kan? Dia memandang pensyarah, kemudian menoleh ke arah kami. Tetapi kali ini, saya dan rakan-rakan ingin mencuba cara lain. Adakah anda berminat untuk makan di rumah bersama keluarga kami? Seperti yang orang Malaysia makan secara sebenar, bukan di restoran untuk pelancong. Perkataan makan rumah membuatkan suasana senyap seketika. Saya terdengar perut saya berbunyi bersama dengan bisikan kecil rakan di sebelah rumah. Bersih ke? Bagaimana jika kita alah sesuatu? Seorang lagi berkata perlahan, ibu saya kata, jangan makan makanan tepi jalan sama sekali, nanti sakit perut. Saya sendiri terasa beg ubat yang ibu sumbat ke tangan saya sebelum menaiki pesawat kembali ke fikiran saya serta-merta. Seolah-olah suara amaran beliau telah mengembara merentasi lautan hingga ke laman universiti ini. Pensyarah projek melihat ekspresi wajah kami seorang demi seorang dan ketawa dengan baik hati. Jangan risau, ya. Keluarga pelajar di sini menjaga kebersihan makanan dengan baik, dan jika ada sesiapa yang alah sesuatu, boleh beritahu kerana mereka masak sendiri. Faris mengangguk. Ibu saya bangun awal pagi untuk menyediakan barang. Dia sangat teruja kerana ada rakan dari luar negara akan datang ke rumah hari ini. Jika anda tidak selesa, tidak mengapa. Ya, saya faham. Nada akhir ayat itu tidak menekan. Tetapi penuh dengan rasa hormat yang membuatkan saya terasa seperti saya akan menjadi orang yang mengecewakan seseorang. Sebagai ketua kumpulan, semua mata tertumpu kepada saya tanpa disengajakan. Saya terasa seperti berdiri di persimpangan kecil satu jalan, membawa kepada keselamatan yang biasa. Makan di tempat yang kami kenali, dengan menu dalam bahasa Inggeris, dengan penyaman udara yang sejuk. Dan jalan yang lain adalah sesuatu yang saya masih tidak mempunyai gambaran yang jelas, tetapi saya tahu ia akan membuatkan saya terpaksa keluar dari cengkerang yang pernah membungkus diri saya. Nak cuba tak? Satu suara di kepala saya bertanya. Atau kita akan pulang dengan resume yang hanya ada perkataan, saya pergi memberi tanpa pernah menerima apa-apa daripada sesiapa pun. Saya menarik nafas dalam-dalam, kemudian menoleh dan tersenyum kepada Faris. Saya rasa kami nak cuba. Saya menjawab dalam bahasa Korea perlahan, memastikan semua rakan mendengarnya. Jika itu cara orang Malaysia makan, kami juga patut mengenalinya. Beberapa rakan kelihatan ragu-ragu, tetapi akhirnya mengangguk. Bunyi keluhan lega. Faris kedengaran perlahan sebelum dia mengangkat tangan bersalam terima kasih kepada pensyarah, kemudian menoleh dan berkata, kalau macam tu, petang ni kita akan berpecah ke beberapa rumah ya. Rumah saya, rumah rakan-rakan dalam kelab, dan kita akan berjumpa balik pada waktu malam. Pada waktu petang, sebuah lori kecil dan van penumpang berwarna terang diletakkan di hadapan universiti. Nama dibahagikan kepada kumpulan 3,4 orang. Saya berada dalam kumpulan yang sama dengan Jiun dan Junho, manakala Faris bertanggungjawab membawa kami ke rumahnya sendiri. Rumah saya di luar bandar sikit, ya, tapi jangan risau, tak jauh sangat, katanya sambil ketawa, kemudian melambai memanggil kami naik ke bahagian belakang lori kecil yang mempunyai bangku panjang dipasang di kedua-dua belah. Angin petang bertiup kencang apabila kereta bergerak keluar dari kawasan universiti melalui sawah padi yang baru selesai dituai, meninggalkan barisan jerami coklat tersusun rapi, melalui dusun mangga, ladang pisang, dan rumah papan 2 tingkat yang ditinggikan dengan tiang di beberapa tempat. Kanak-kanak memakai pakaian sekolah putih biru menunggang basikal sambil ketawa di sepanjang jalan, manakala beberapa orang dewasa sedang menyapu laman rumah. Ada yang berdiri menjual barang di hadapan kedai runcit kecil yang mempunyai beg snack digantung berbaris di pintu. Tidak lama kemudian,
Kereta membelok ke lorong sempit, jalan tanah merah yang mempunyai laman masjid kecil di sebelah kiri. Bunyi azan dari pembesar suara masjid kedengaran perlahan, seolah-olah bunyi yang menenangkan untuk membuat semuanya perlahan. Di tepi jalan, anjing kampung duduk menggaru telinga di bawah pokok, memandang kereta yang lalu dengan pandangan acuh tak acuh. Kami melalui sebuah rumah yang mempunyai bendera Malaysia berkibar di hadapan, melalui rumah lain yang mempunyai sangkar burung digantung berbaris. Seorang lelaki pertengahan umur sedang menyiram pokok, mengangkat kepala, tersenyum ke arah kereta Faris dan melaungkan sesuatu dalam bahasa Melayu yang saya tidak faham. Keakraban mereka membuatkan saya terasa seperti orang asing yang sebenar buat kali pertama dalam perjalanan ini. Akhirnya, kereta berhenti di hadapan sebuah rumah satu tingkat yang mempunyai pokok mangga besar berdiri menjaga di sebelah pintu pagar rendah yang diperbuat daripada kayu lama, tetapi halaman rumah bersih dan kemas. Kasut ditanggalkan dan diletakkan berbaris di serambi kecil. Dah sampai. Ni rumah saya, kata Faris sambil melompat keluar dari kereta. Nanti nak masuk rumah kena tanggalkan kasut dulu ya, ini adab orang Malaysia. Pintu rumah terbuka sebelum kami sempat sampai. Seorang wanita pertengahan umur, berkulit gelap kerana matahari, memakai kain batik dan baju tiang pudar, berjalan keluar dengan senyuman lebar. Dia mengangkat tangan bersalam kepada kami dahulu. Selamat datang, nak. Masuklah dulu, mesti panas, kan? Suaranya lembut dan ikhlas. Walaupun saya tidak faham setiap perkataan bahasa Melayu, pandangan dan tingkah lakunya membuatkan saya tahu dengan serta-merta bahawa ini adalah seorang ibu dalam erti kata yang tidak memerlukan terjemahan. Faris segera memperkenalkan kami seorang demi seorang dalam bahasa Melayu, diikuti dengan ringkasan dalam bahasa Korea. Ibu saya gembira sangat awak semua datang. Ya, dia dah masak tunggu sejak pagi tadi. Kami menanggalkan kasut dan melangkah ke atas lantai jubin yang sejuk. Di dalam rumah, terdapat kipas berdiri berputar bising di satu sudut. Dinding di hadapan dipasang dengan frame ayat Al-Quran kecil diletakkan di rak kayu tinggi. Di sebelahnya terdapat beberapa gambar keluarga disusun. Ada gambar Faris semasa majlis tamat sekolah menengah, ada gambar ibunya berdiri tersenyum di hadapan gerai sayur di pasar. Lantai bersih sehingga saya takut saya akan mengotorinya. Semuanya kelihatan ringkas, tetapi terdapat kekemasan yang tidak sering saya lihat di bilik asrama di Seoul. Ibu Faris membawa kami duduk di atas tikar besar di tengah ruang tamu. Duduklah selesa-selesa, nak. Nanti ibu angkat lauk, katanya sambil menepuk tikar perlahan sebagai isyarat. Suasana senyap seketika. Saya melihat sekeliling, terasa seperti dinding rumah yang berwarna cerah ini sedang mengecil masuk dekat ke hati secara aneh. Walaupun ia lebih kecil daripada pangsapuri saya di Seoul berkali-kali ganda, ia terasa lebih penuh. Bukan penuh dengan perabot atau peralatan elektrik, tetapi penuh dengan sesuatu yang saya belum dapat mencari perkataan untuknya. Saya memandang wajah Jion yang duduk tegak dengan tegang, Junho yang meletakkan tangan di atas lututnya sehingga uratnya timbul, dan sedar bahawa tangan saya juga sejuk dan menggigil. Kami kelihatan seperti kanak-kanak yang tersesat masuk ke dunia lain, tanpa menyedari bahawa hanya dengan hidangan nasi ringkas yang akan dihidangkan di hadapan kami dalam beberapa minit lagi, ia bukan sahaja akan menjadi satu hidangan di negara asing, tetapi akan menjadi ritual kecil yang mengupas cengkerang kepercayaan seluruh hidup kami satu lapisan demi satu lapisan dengan tangan wanita ini sendiri. Bunyi pinggan berlaga perlahan datang dari dapur, diikuti dengan bau harum sesuatu yang saya tidak tahu namanya, tetapi saya tahu, ia membuatkan perut saya berbunyi lebih kuat daripada semasa saya berdiri di hadapan bufet mewah di Seoul. Tikar besar di tengah ruang tamu telah dibentangkan dengan kemas. Terdapat pinggan kecil dan besar menunggu, seperti padang yang bersedia untuk hidangan malam turun bermain sebagai hero cerita ini. Ibu Faris berjalan keluar masuk dapur beberapa kali, memegang sudip kadang-kadang, kain lap tangan kadang-kadang. Tetapi setiap kali dia menoleh ke arah kami, dia tersenyum, seolah-olah sedang menyambut anak yang pulang dari negara asing, bukan orang asing yang baru dikenali, tidak sampai sehari. Tidak lama kemudian, dia mengangkat dulang keluli tahan karat yang besar, berjalan keluar dari dapur dengan berhati-hati, meletakkannya di tengah tikar dengan bunyi gong. Diikuti dengan periuk kecil yang mempunyai wap air naik di atas penutup. "Jom makan, nak."
Ibu tak masak mewah, ada ini sajalah. Makanlah sampai kenyang. Ya, nada suaranya membuatkan setiap pinggan nasi di hadapan kelihatan bernilai secara aneh. Di atas dulang terdapat pinggan nasi putih panas, menggelegak dengan wap, mangkuk gulai jernih yang mempunyai labu dan kepingan ayam kecil di dalamnya. Ayam panggang arang yang harum dipotong menjadi kepingan, diletakkan di atas pinggan bersama timun dan sayur-sayuran segar. Di sudut lain adalah sambal belacan tumbuk kasar berwarna merah coklat, dikelilingi oleh kacang panjang rebus, pucuk ubi, dan sayur-sayuran segar yang saya tidak tahu namanya. Bagi orang yang biasa dengan menu yang dihias cantik di kafe hipster, hidangan nasi di hadapan pasti kelihatan biasa sehingga tidak berbaloi untuk diambil gambar. Tetapi di mata saya ketika itu, ia kelihatan seperti karya seni yang dilukis dengan peluh, air mata, dan kasih sayang, lebih daripada dakwat dalam menu mahal. Ibu Faris menyenduk nasi ke pinggan kami seorang demi seorang sambil berkata, "Ambil banyak sikit, nak. Nanti tak kenyang, nanti lapar tengah malam." Dia memanggil kami anak secara semula jadi, seolah-olah kami adalah anak kandungnya sendiri, padahal kami baru sahaja memberitahu nama kami kepadanya tidak sampai 10 menit. Saya mengambil sudu dan garpu dengan tangan yang menggeletar sedikit, tidak pasti di mana patut bermula. Faris melihat tingkah laku kami, ketawa, dan menyenduk gulai ke dalam mangkuk kecil. "Cuba sup jernih dulu, tak pedas sangat." Kemudian dia mengoyak ayam panggang, membahagikannya ke pinggan kami masing-masing, diikuti dengan memperkenalkan setiap jenis sayur, mengatakan ia lebih sedap jika dimakan dengan sambal. Saya menyuapkan suapan nasi pertama ke mulut bersama kepingan ayam kecil dan air gulai yang seperti sup jernih. Kepanasan merebak dari lidah ke perut. Rasa masin yang lembut bercampur manis dari sayur-sayuran dan bau asap arang membuatkan saya terasa bahawa sesuatu di dada saya yang dulunya keras seperti batu perlahan-lahan menjadi lembut. "Tak pedas? Ya, nak. Boleh makan?" Ibu bertanya sambil memandang saya dengan pandangan bimbang. Saya cepat-cepat mengangguk. "Sedap, Makcik." "Memang sedap," saya menjawab dengan perkataan bahasa Melayu pendek yang saya pelajari dari klip mengajar di internet. Dia ketawa gembira sebelum menggunakan sudu sendiri untuk mengambil kepingan ayam yang cantik, meletakkannya di pinggan saya. "Makan banyak sikit, supaya ada tenaga nak berjalan-jalan, ada tenaga nak belajar." Saya melihat sudu beliau, kemudian melihat pinggan beliau sendiri. Hanya ada 2,3 suap nasi putih yang disiram sedikit air gulai dengan kepingan ikan goreng kecil yang tinggal di bahagian yang rangup. Jion, yang biasanya menjaga bentuk badan sehingga hampir tidak menyentuh makanan bergoreng, perlahan-lahan menyuap nasi ke mulut dengan senyap. Matanya merah. Junho menundukkan kepala, makan dengan tekun tanpa berkata apa-apa. Saya perhatikan bahawa setiap kali ada kepingan daging yang cantik tinggal, Ibu Faris akan menggunakan penyepitnya sendiri untuk meletakkannya di pinggan kami, kemudian melihat dengan pandangan berpuas hati seperti orang yang sedang menyiram pokok yang dicintainya. "Makcik makanlah dulu." "Nanti tak cukup," tegur Faris. Dia menggelengkan kepala perlahan. "Ibu makan kemudian boleh?" "Nak, kamu makanlah dulu. Nanti tak kenyang. Kerja dan belajar lebih penat daripada ibu." Ayat biasa itu menghentam dada saya lebih kuat daripada kepedasan semua mangkuk sambal yang diletakkan di atas tikar. Saya teringat hidangan nasi di Seoul yang saya makan sendirian di hadapan skrin komputer. Kadang-kadang kotak nasi dari kedai serbaneka, kadang-kadang ramen segera dalam periuk besi kecil. Tiada siapa yang pernah bertanya sama ada saya kenyang. "Nak, hanya ada soalan, dapat markah berapa? Nak mohon syarikat mana? Atau jangan lupa, kamu mesti sentiasa lebih baik daripada orang lain." Saya pernah berfikir bahawa meja makan adalah tempat di mana kita duduk merehatkan badan untuk mengisi bahan api sahaja. Tidak pernah terasa bahawa ia mungkin tempat di mana hati juga dapat berehat. "Kenapa Makcik baik sangat dengan kami?" Suara Jion kedengaran perlahan dalam kesunyian. Dia meletakkan sudu, kemudian menggunakan tangan yang lain untuk mengelap air mata yang mengalir tanpa disengajakan. Faris memandang wajahnya dengan terkejut sebelum menoleh untuk menterjemah kepada ibunya. Ibu senyap seketika, seolah-olah sedang mencari perkataan, tetapi akhirnya ketawa perlahan, kemudian menghulurkan tangan menyentuh bahu Jion. "Tengoklah, nak, kamu datang jauh, penat, kan?"
Datang Malaysia ni, macam anak datang melawat rumah ibu jugalah. Ibu ada ini saja, ibu boleh bagi ini sajalah. Siapa yang datang jadi tetamu di rumah kita, takkan kita nak biar dia lapar. Perkataan anak datang melawat rumah ibu membuatkan nafas saya tersekat. Air mata yang saya cuba telan, mula terasa panas membakar di sudut mata. Junho, yang mempunyai imej sebagai lelaki dingin dalam kumpulan, mengangkat tangan menutup muka sebentar sebelum ketawa sambil menangis. Sedap, makcik. Sedap sampai menangis, katanya bergurau untuk menutup perasaan, tetapi tiada siapa yang ketawa kuat lagi. Semua orang menundukkan kepala melihat nasi di pinggan masing-masing, seolah-olah baru sedar bahawa ia bukan sahaja nasi dan lauk, tetapi ada sesuatu yang lain diletakkan di sana juga. Sesuatu yang kami tidak makan untuk masa yang sangat lama. Perasaan bahawa diri sendiri bernilai tanpa perlu membuktikan apa-apa pun. Di ruang tamu kecil rumah satu tingkat ini, hidangan nasi yang kelihatan miskin mengikut standar bandar besar bertukar menjadi jamuan paling mewah dalam hidup saya. Bukan kerana harga makanan, tetapi kerana ia membuatkan banyak kebenaran muncul dari lubuk hati. Saya melihat dengan jelas bahawa kami, kanak-kanak dari negara yang dianggap kaya dan moden, sedang duduk makan nasi dengan tangan yang menggeletar kerana kami tidak biasa disayangi tanpa mengharapkan balasan sedikit pun. Sedangkan seorang wanita yang pendapatannya tidak sampai separuh daripada ibu bapa kami berkongsi yang terbaik di rumahnya kepada kami tanpa rasa menyesal. Apabila saya menyuapkan suapan terakhir ke mulut, terasa seperti suara sesuatu di kepala saya yang pernah berkata bahawa saya adalah pemberi senyap selama-lamanya. Ia digantikan dengan ayat yang lain, berbunyi lebih jelas. Sebenarnya, selama ini, kamilah yang kekurangan. Kami kekurangan kelembutan. Kekurangan pandangan seperti yang Ibu Faris gunakan untuk memandang kami, kekurangan meja makan yang tidak hanya ada untuk makan, tetapi ada untuk memeluk hati satu sama lain. Hidangan nasi malam itu bukan sahaja membuatkan perut saya kenyang, tetapi ia juga membuatkan dinding yang pernah memisahkan perkataan pemberi dan penerima di hati saya hilang sepenuhnya. Tanpa saya sedar, selepas bangun dari tikar ini, seluruh hidup saya tidak akan sama lagi. Selepas suapan terakhir disuapkan ke mulut dan pinggan nasi kami kosong, Ibu Faris bangun berdiri, menepuk kain batiknya perlahan dan berkata, "Dah kenyang ke? Nak, kalau dah kenyang, nanti ibu kemas pinggan." Mengikut kebiasaan lama, saya hampir bergerak untuk mengelak agar pemilik rumah yang menguruskan, tetapi tiba-tiba Junho bangun dahulu. "Kami akan bantu, makcik," katanya dalam bahasa Inggris yang mudah, kemudian bergegas mengangkat dulang pinggan ke arah dapur. Jiaun mengikut. Saya sendiri tidak mempunyai alasan untuk duduk diam sendirian. Di dapur kecil yang hanya mempunyai satu kuali diletakkan di dalam singki air, Ibu Faris cuba merampas pinggan dari tangan Jiaun. "Tak payahlah, nak, datang jadi tetamu tak perlu basuh. Nanti tangan basah." Tetapi Jiaun menggelengkan kepala, suaranya bergetar sedikit. "Biar saya basuh, makcik. Sekurang-kurangnya biarlah saya buat sesuatu sebagai balasan." Faris berdiri melihat pemandangan di hadapannya, tersenyum seperti orang yang sedang melihat dua dunia perlahan-lahan bertindih, sehingga rapat dunia pengunjung dari bandar besar dan dunia rumah papan satu tingkat di luar bandar Malaysia. Saya berdiri mencuci pinggan dengan senyap di sebelah Junho. Buih sabun mengalir di jari, menyaluti pinggan kelulitahan karat yang sebentar tadi menampung nasi panas. Ibu Faris berdiri bersandar pada bingkai pintu, memandang kami dengan pandangan yang bercampur antara rasa hormat dan bangga. Kanak-kanak zaman sekarang pandai-pandai, ya, dia merungut sendirian dalam bahasa Melayu, tetapi nada lembut itu kedengaran seperti doa daripada kritikan seperti yang biasa saya dengar dari orang dewasa dalam hidup saya. Apabila semuanya bersih dan kemas, ibu memberikan kain lap tangan kepada kami seorang demi seorang. "Dah siap, duduklah rehat dulu. Nanti dah malam." Langit di luar tingkap mula bertukar menjadi jingga merah jambu. Cahaya terakhir hari itu menembusi celah tingkap kayu, jatuh di atas tikar di tengah bilik, seolah-olah sengaja melukis bingkai emas di sekeliling waktu ini. Saya duduk sambil melihat sekeliling rumah dengan senyap. Setiap sudut kelihatan sama, tetapi perasaan saya tidak sama lagi. Selepas berehat sebentar, Faris bangun mengambil sesuatu dari belakang rumah dan kembali dengan bakul plastik kecil yang penuh dengan buah-buahan. Ibu kata pencuci mulut, dia meletakkan bakul di tengah tikar.
Di dalamnya terdapat mangga masak kuning, sesikat pisang emas kecil, dan jambu batu yang dipotong menjadi kepingan. Esok kamu kena pergi buat aktiviti di universiti lagi. Jadi, ibu nak kamu bawa ini untuk makan dalam perjalanan, ibu menambah sambil ketawa, supaya tak lapar. Saya mengambil sebiji pisang, terasa bahawa berat ringan di tangan terasa lebih berat daripada mana-mana kotak cenderamata mahal yang pernah saya beli untuk orang di rumah. Ia bukan sahaja buah, tetapi ia adalah masa, tenaga, dan niat seorang wanita yang ingin 3 orang asing tidak merasa lapar sama ada perut atau hati di bumi yang bukan rumah mereka. Apabila tiba masa untuk pulang, Faris memberitahu kami bahawa van penumpang akan datang menjemput di hadapan lorong, jadi ibunya berjalan keluar menghantar kami hingga ke hadapan rumah. Lampu jalan mula menyala satu demi satu. Bunyi cengkerik dan bunyi motosikal menjadi latar belakang. Datanglah melawat lagi, ya, nak, kalau ada peluang, kata ibu sambil menghulurkan satu lagi beg plastik berisi buah-buahan kepada Jian. Bawa ini untuk makan dalam kereta bila pergi jauh-jauh. Perut kosong tu rasa kesunyian. Jian menerima beg itu dengan 2 tangan. Air mata mengalir lagi tanpa perlu dipinta. Sebelum menaiki kereta, kami bertiga menoleh memandang satu sama lain tanpa disengajakan, kemudian menundukkan kepala serentak, menggunakan 2 tangan yang disatukan, mengangkatnya ke dada mengikut cara salam yang kami lihat orang Malaysia lakukan kepada ibu. Terima kasih, makcik, kami berkata serentak. Walaupun lohat kami tidak jelas, maksud di dalam hati kami menjadi lebih jelas. Ibu Faris ketawa malu, kemudian cepat-cepat membalas salam itu. Ibu yang patut berterima kasih pada kamu semua. Datang jauh-jauh, buat rumah ni ada ramai orang. Bunyi gelak tawa tu, sedap. Van penumpang perlahan-lahan bergerak keluar dari hadapan rumah. Melalui pokok mangga, melalui anjing kampung yang meringkuk di sebelah pagar, melalui rumah papan lain yang mula menyalakan lampu kuning jingga satu demi satu. Saya menoleh kembali melihat rumah Faris, sehingga saya melihat bayangan ibunya berdiri melambai di pintu kecil itu, sehingga ia menjadi titik kecil dalam kegelapan sebelum hilang sepenuhnya. Tetapi di dada saya terasa seperti dia masih berdiri di sana, tidak pergi ke mana-mana. Di dalam kereta, tiada siapa yang mengeluarkan telefon. Tiada siapa yang meminta untuk check-in atau mengambil gambar untuk dimuat naik di media sosial, seperti yang sering kami lakukan apabila kami datang ke tempat yang cantik. Kesunyian meliputi kami, tetapi ia bukan kesunyian yang janggal. Ia adalah kesunyian orang yang sedang mendengar suara sendiri buat kali pertama dalam beberapa tahun. Saya memandang keluar kereta, melihat gerai makanan di tepi jalan di mana orang duduk makan malam bersama seisi keluarga, melihat kanak-kanak berlari bermain kejar-kejaran di sebelah laman masjid, melihat seorang imam berjalan membawa beg makanan pulang ke surau kecil. Cahaya samar dari tiang lampu di tepi jalan menerangi senyuman penjual air batu campur yang berdiri mengelap cawan di hadapan kedai. Saya terfikir tentang malam-malam di Seoul, di mana orang ramai berhimpit di jalanan, tetapi majoriti mata mereka tertumpu kepada telefon bimbit daripada wajah orang di sebelah. Teringat restoran yang penuh dengan gelak tawa, tetapi ia adalah gelak tawa yang perlu menjerit bersaing dengan muzik kedai yang kuat, bukan gelak tawa perlahan di sekeliling tikar di tengah rumah di mana semua orang memandang satu sama lain dengan pandangan yang lembut seperti yang baru saya rasai. Sebenarnya, mereka lebih kaya daripada kita ke? Fikiran itu terlintas tanpa sengaja. Bukan tentang angka dalam akaun atau harga rumah, tetapi kekayaan dalam erti kata lain kaya dengan masa yang diberikan kepada satu sama lain, kaya dengan perkongsian perkataan anak kepada orang asing, kaya dengan meja makan yang membuatkan seseorang merasa bahawa mereka sentiasa ada tempat untuk pulang, walaupun letih, hilang semangat, atau gagal dari dunia luar. Apabila kereta bergerak dekat ke bandar, lampu neon mula menyala. Papan tanda kedai kopi, kedai serbaneka, dan blok kuliah muncul sekali lagi. Saya tahu bahawa esok, kami akan kembali memainkan peranan lama kami sebagai pelajar dari universiti terkenal, melakukan aktiviti, mengambil gambar, tersenyum kepada kamera, tetapi saya juga tahu bahawa ada sesuatu di dalam diri saya yang telah berubah secara kekal. Malam itu, semasa kereta berhenti di hadapan tempat penginapan dan kami berpecah masuk ke bilik masing-masing, seseorang dalam kumpulan berkata perlahan,
Hari ini, seolah-olah kita tidak pergi membantu sesiapa pun, tetapi sebaliknya, kitalah yang dibantu sepenuhnya. Tiada siapa yang membantah. Semua orang hanya mengangguk dengan senyap. Bagi saya sendiri, saya terasa jelas bahawa sebahagian daripada hati saya telah ditinggalkan di rumah satu tingkat di hujung lorong kecil itu. Di tempat di mana seorang wanita memanggil saya anak tanpa bertanya sepatah pun tentang grade saya atau syarikat besar mana yang akan saya masuki. Malam itu, setibanya di tempat penginapan, saya duduk diam di hadapan komputer riba untuk seketika sebelum perlahan-lahan memadam fail ringkasan laporan yang telah saya sediakan sebelum datang ke Malaysia, baris demi baris. Hanya tinggal halaman putih kosong. Dan saya mula menaip semula dengan hati, bukan dengan formula kejayaan orang yang ingin membina profil yang cantik. Kami mengambil klip yang dirakam secara tidak sengaja gambar tikar di tengah rumah papan, hidangan nasi ringkas yang dikongsi oleh Ibu Faris kepada pelajar asing, bunyi gelak tawa di laman universiti, dan jalan-jalan yang sunyi, semasa van penumpang melalui kampung kemudian menyuntingnya dan menyusunnya perlahan-lahan. Tajuk klip itu ditetapkan, Malaysia, tempat di mana kami kembali menjadi manusia sekali lagi. Bukan nama negara yang pelik untuk orang menonton sebagai hiburan, tetapi pengakuan jujur bahawa tempat ini mengajar kami lebih daripada apa yang pernah kami fikirkan untuk diberikan kepada mereka. Apabila klip itu dimuat naik, notifikasi komen terus melonjak. Ada orang Malaysia dan orang asing yang menulis, "Tengok ni teringat kampung, kami tinggal di bandar besar. Tapi rasa sunyi sangat. Nak sangat duduk makan nasi atas tikar macam tu sekali dalam hidup." Saya membaca dan hati saya terasa hangat dan sakit. Jadi, saya ingin meninggalkan pesanan kepada anda yang sedang menonton sekarang. Jika suatu hari nanti anda merasa bahawa anda sedang berlari sehingga lupa mengapa anda perlu berlari, lupa rasa hidangan nasi yang disendukkan oleh seseorang dengan kasih sayang, lupa perkataan anak dari mulut seseorang, biarlah cerita ini mengingatkan anda bahawa kebahagiaan tidak tersembunyi dalam barang mahal, tetapi dalam tangan yang dihulurkan untuk berkongsi. Jika anda ingin meneruskan perjalanan mencari kemanusiaan seperti ini bersama kami melalui cerita dari sudut kecil Asia, tekan follow pada saluran ini dan kita akan mencari pelajaran seterusnya yang mungkin sedang menunggu anda di atas tikar yang seterusnya di suatu tempat di Malaysia.